Ada Razi Miza ni. Last soalan nombor 6 betul? Ya, Ibu. Okey, hari ni kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Sekejap. Okey. Okey, soalan nombor 7. Oh, ni ada satu lagi soalan tak siap. Soalan nombor 6. Okey, last soalan berkaitan dengan kadar tindak balas. Betul? Soalan berkaitan dengan kadar tindak balas tentang hidrogen peroksida. Okey, tentang hidrogen peroksida. Okey, ada last soalan tak buat itu. Nyatakan. Okey, yang atasnya tanyalah tentang teori pelanggaran. Terangkan bagaimana teori pelanggaran. Ingatlah teori pelanggaran ni, ingat. Memang soalan akan tanya. So apa yang kamu perlu cerita, inilah yang kamu cerita. Makin akan mewujudkan satu laluan alternatif yang baru bagi merendahkan tenaga peraktifan. Okey. Frekuensi pelanggaran berkesan adalah sama tetapi lebih banyak zarah berlanggar bagi mencapai tenaga peraktifan yang rendah. Okey, frekuensi pelanggaran berkesan molekul hidrogen peroksida bertambah. Tambah cantik di sini. Kalau kita bandingkan baru kita tulis kat sini kadar tindak balas akan jadi lebih tinggi. Tapi soalan ni bukan soalan perbandingan. Itu sebabnya kita tak perlu cerita perbandingan, tak perlu cerita dari segi kadar tindak balas. Tinggal kita cuma cerita berkenaan dengan apa fungsi daripada teori pelanggaran. Efek daripada makin pada teori pelanggaran. Ya. Akilah. Sudah bagus. Okey. Okey, yang kedua, nyatakan cara lain yang boleh meningkatkan kadar penguraian hidrogen peroksida. Kadar penguraian hidrogen peroksida. So cara lain ni berbalik kepada faktor. Berbalik kepada faktor. So soalan ni dah berkaitan dengan faktor makin. So apa selain daripada itu? Sesuai kat sini kita tingkatkan suhu. Tingkatkan suhu. Satu. Yang kedua, meningkatkan kepekatan. Kepekatan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ni dalam bentuk cecair. Dia cecair, tak
boleh kat sini kita guna faktor saiz. Tak boleh. Dah cecair macam mana nak jadi faktor saiz? Betul? Tak boleh jadi faktor saiz. Ada pelajar jawab ni faktor saiz. Tak boleh lah. Dah cecair. Faktor saiz ni kita boleh ambil bila dia menggunakan dalam bentuk pepejal. Bila sesuatu itu dalam bentuk pepejal, kita boleh kata, kita boleh libatkan faktor saiz. Tapi kalau dalam bentuk cecair nak libatkan saiz, tak boleh lah. Jelas? So dua jawapan ni lah. Dua jawapan ni yang kita nak. Tingkatkan suhu. Sebab bila kita tingkatkan suhu, kadar penguraian ni maksudnya kadar tindak balas lah. Kadar tindak balas akan lebih tinggi. Soalan ni soalan biasa sebenarnya kita akan tanya. Yang akan ditanya. Itu sebabnya you kena tahu, okey ni faktor mungkin. So cara lain dia, kita pilihlah faktor yang lain. Jelas? Jangan ada pelajar jawab isi padu. Tak tahu, ada pelajar jawab isi padu. Asal ni dia guna 25. Asal ni dia guna 25, dia tingkatkan jadi 50. Isi padu dia tak ada efek pada faktor. Dia tak ada efek pada faktor. Isi padu ni dia akan efek, dia akan memberi kesan kepada hasil lah. Hasil ni bukan dari segi kadar tindak balas. Isi padu hasil lah. Isi padu hasil. Kalau isi padu dia guna sekian, mungkin isi hasil yang dia dapat sekian. Isi padu banyak dia guna, mungkin isi padu akhir dia dapat tu banyak. Itu dari segi isi padu. Tapi dia bukan faktor. Dia bukan faktor yang melibatkan sesuatu kadar tindak balas. So jangan jawab isi padu. Nak jawab isi padu, jawab sekali dengan kepekatan. Meningkatkan isi padu dan kepekatan. Tu baru betul. Yang kita nak kepekatan tu sebenarnya. Jelas? Next. Soalan 7. Soalan 7 ni bila tengok soalan ni adalah soalan Aiman dah masuk belum? Belum. Soalan 7 ni adalah soalan berkaitan dengan sebatian karbon. Tahu je, tengok je dah tahu dah. Betul tak soalan sebatian karbon? Betul lah. Dia guna etanol. Dia guna kalium dikromat. Kalium dikromat 6 berasid dengan etanol. So, buatlah point. So, ini kita panggil tindak balas berkaitan dengan alkohol. Alkohol. So, alkohol ni ada berapa sifat kimia? Kena ingat. Kena ingat, alkohol ada 3 sifat kimia. Satu, kita panggil tindak balas. Tindak balas Pembakaran. Tindak balas pembakaran. Yang kedua, tindak balas Pengoksidaan. Pengoksidaan. Yang ketiga, tindak balas Pendehidratan. Pendehidratan. Inilah ingat. Pembakaran dia akan hasilkan karbon dioksida dan air. Pengoksidaan dia akan menghasilkan asid karboksilik. Pendehidratan dia akan menghasilkan alkena. Kena ingat pelajar.
So kat sini apa? Kat sini bila ditunjuk dia menggunakan ini, so ini adalah tindak balas berkaitan dengan pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia menggunakan ejen pengoksidaan. Kalau kita kaitkan dengan chapter termokimia, ini kalium dikromat ni adalah ejen pengoksidaan. Okay? Kalium dikromat dia boleh guna kalium manganat 7 berasid pun boleh. Okay? So dia akan melakukan tindak balas pengoksidaan. So hasil sulingan ni apa? Hasil sulingan dia kalau dia guna etanol, so buat point dulu. Hasil sulingan dia adalah asid etanoik. Formula dia apa? Formula dia CH3COOH. Saya tak jawab soalan lagi. Tapi bila kita tengok soalan, kita keluarkan maklumat-maklumat daripada soalan. Itu penting. Supaya you ada idea. Okay, ada idea untuk jawab soalan ni, ada idea untuk keseluruhan chapter subtopik alkohol. Itu namanya you buat dengan smart. Okay, baru nak jawab soalan. Baru nak jawab soalan. Okay, so ni gambar raja ni kena tengok ni. Gambar raja ni saya minta kamu tengok. Ni adalah gambar raja yang selalu juga ditanya selain daripada gambar raja pendehidratan. Pendehidratan confirm. Kalau alkohol kan dia akan tanya je gambar raja pendehidratan. Saya rasa ada soalan ni yang kamu tak boleh lukis. Okey, yang pertama, baru nak baca soalan. Yang pertama, namakan tindak balas yang berlaku. So, nama tindak balas ni kita panggil tindak balas macam-macam jawapan. Ada yang tulis tindak balas redox. Ini bukan chapter keseimbangan redox. Itu sebabnya kena tahu. Ini chapter sebatan karbon. So nama dia tindak balas ini kita panggil tindak balas pengoksidaan. Nak jawab tindak balas redox tu, pelik saya. Okay? Faham tak ni? Hello? Faham. Okay? Tindak balas redox, kalau soalan tu berkaitan dengan termokimia, ya, kita jawab tindak balas redox. Kat sini tak bolehlah kita panggil tindak balas redox. Sebab apa? Sebab apa kita tak boleh panggil tindak balas redox? Sebab dia tidak melibatkan tindak balas penurunan. Dia cuma kat sini dia cerita tindak balas dia adalah tindak balas pengoksidaan saja. Dia tak ada cerita penurunan. So kalau nak cerita tindak balas redox, dia mesti menggabungkan kedua-duanya. Pengoksidaan dan penurunan berlaku dalam masa yang sama. Okay, jelas? Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. Apa persamaan kimia dia? So ingatlah, persamaan kimia dia adalah C2H5OH. Buat tindak balas pengoksidaan, kita guna O in bracket. Kita tak tulis KMnO4. Kita tak tulis K2CR2O7, tak ada. Kita tulis O in bracket ni. O in bracket ni menunjukkan kita menggunakan ejen pengoksidaan. Apa hasil dia? Ni kat atas tadi dah tulis dah. CH3COOH tambah air.
Tak cantik lah saya tulis O tu. Tambah H2O. Seimbangkanlah. C ada 2. Okey, C ada 2, C kat belakang ada 2, H ada 6. H kat belakang ada 4. 4 dia. H kat belakang ada 6. Ni 3. Ni 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. O kat depan ada 2, O kat belakang ada 3. Jadi kalau O2 letaklah sini. 2. Seimbang lah. Nak tulis KMNO4, tulis kat atas ni, kat atas hero ni. Salah. Kita guna K2C107. Tapi tak perlu tulis pun. Sebab dia dah wakili dengan O in bracket ni. Menunjukkan kita menggunakan ejen pengoksidan. Beza, bukan O2. O2 ni tindak balas pembakaran. Tak boleh guna O2. O in bracket. Kena ingat. Tak ingat memang payahlah. Okey, soalan. Apakah yang dapat diperhatikan dalam tabung didih? Apa yang dapat perhatikan dalam tabung didih? Tabung didih itu daripada asal dia K2Cr2O7, dah kena ingat K2Cr2O7 warna asal dia adalah jingga. Berubah kepada hijau. Itulah jawapan dia. K2Cr2O7 dia masukkan dengan alkohol. Alkohol ni, semua alkohol adalah tidak berwarna. Tetaplah warna jingga. So, dia akan berubah bila berlaku tindak balas. Dalam tu dia akan berubah menjadi hijau. Sebab K2Cr2O7 ni dah mengalami pengoksidaan. Hasil dia. Itu sebab soalan tanya apa yang berlaku dalam tabung didih. Kena beza. Ini tabung didih ni. Tabung didih yang mana? Tabung didih yang ni. Ini tabung didih. Ini hasil sulingan ni kita panggil tabung uji. Hasil beza. So hasil sulingan kekal kat sini, dia adalah tidak berwarna. Sebab dia adalah asid. Semua asid adalah tidak berwarna. Hasil dia adalah asid dengan air. Kan hasil dia persamaan kimia tu, asid dengan air. Okay? So ingat dan buat catatan kalau dia guna K2Cr2O7 warna dia jingga kepada hijau. Kalau dia guna KMNO4 warna semua tidur. Hello Epsilon. Hello. Cikgu. Epsilon. Ada cikgu. KMNO4 ni apa? KMNO4 warna apa? Ungu. Aduh, peninglah saya. Tak ingat.
Camp warna apa? Kelas 5 Epsilon. Arjuna, warna apa Arjuna? Denin Izahan, warna apa? Kamu nak ambil SPM ke tak nak ni? Oh, Takkan semua cikgu yang nak bagi tahu. Warna ungu dia akan berubah kepada apa? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Oh, yang sama dia jawab. Oh, yang saya tak nak kata lah. Kan kata saya membebel lah. Cikgu ni membebel. Kamu fikirlah sendiri masa depan kamu. Okay. So, anda kalau guna kamera 4 pun tak ada masalah. Sama. Sebab dia adalah ejen pengoksidan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Saya komen sikit lah. Terpulanglah kamu dengar ke tak dengar. Saya dengar ada beberapa cikgu, terutama kimia lah. Kimia, kita selalu berbincang. Saya, Cikgu Farida, Cikgu Chu. Sampai satu tahap, kita rasa down tau dengan sikap-sikap kamu ni. Saya boleh lagi lah. Tapi kalau cikgu perempuan, dia rasa dia dah down, teruk lah tu. Macam ni lah, saya tanya, saya jawab. Pelajar tak jawab. Alasan mic lah, alasan apa. Saya tak tahulah. Saya tak tahu kamu ni duduk macam saya duduk ke. Allahualam. Adakah kamu buka laptop lepas tu kamu baring? Allahualam. Saya tak tahu. Dengar. Saya ni ready macam-macam. Saya tak buka video saya ke? Saya buka video saya kan? Dia freeze. Macam mana? Saya tunjuk. Oh. Video saya tak bergerak Kena? Freeze, tak bergerak. Freeze. Suara saya bergerak Suara dengar. Suara dengar. Oh ya ke? Saya pun kenapa? Biarlah tu. Saya ready macam-macam atas meja saya ni. Bukunya. Tapi kamu tak tahulah. Kamu bersedia ke tidak ke untuk belajar ke, itu saya tak tahu. Kalau kamu tak bersedia, kamulah rugi. Saya tak rugi. Saya tak rugi apa pun. Kalau kamu tak ikuti kelas saya, kamulah rugi. Kalau kamu dengar sambil lewa, kamulah rugi. Kalis dengar tak ni Kalis? 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 Dengar cikgu, dengar. Daniel Izhan dengar ke tidak? Kamu kena berdisiplinkan diri lah. Pelajar. Bukan subjek saya, untuk semua subjek. Disiplinkan diri, bersedia. Duduk atas meja dalam keadaan yang betul-betul ready nak belajar. Sebab kamu dah tingkatan 5. Yang akan ambil SPM
yang SPM tak akan dibatalkan. Macam mana keadaan pun SPM dia tak akan batal. Jangan kamu harapkan macam PT3 kamu batal. PT3 kamu ambil tak? Nek. Ambil. Macam UPSR batal. Tak. SPM memang kena ambil. Kalau tak bulan 3, kalau teruk lagi, sambunglah bulan 4, bulan 5. Yang pasti kamu kena ambil. So nak kamu kena belajar lah. Okey, sambung. Dah cikgu betul. Akila Rizki. Akila. Alah. Okey, next. Namakan siri homolog. Ikut soalan. Soalan nak tanya apa? Soalan nak tanya siri homolog. Kita memang kenal pasti hasil dia adalah asid etanoik. Tapi bila dia tanya siri homolog, jawab siri homolog lah. So siri homolog dia apa? Siri homolog dia kita panggil dia sebagai asid karboksilik. Soalan sangat mudah tapi pelajar tak boleh jawab. Ada yang sebut alkohol. Tengok betul-betul lah. Yang dia nak itu adalah hasil sulingan. Tahulah hasil sulingan. Soalan kimia ni, soalan dia bukan panjang pun. Soalan-soalan dia pendek je. Cuma yang kita nak jawab tu kena ikut kehendak soalan. Tak jawab ikut kehendak soalan, salah. So jawapan dia asid karboksilik. Next, mengapa tabung uji perlu direndam dalam air sejuk? Kalau tengok gambar Raja ni, air suling ni, hasil sulingan ni kita isi dalam beaker ni ada air. Air ke ataupun air sejuk ke tak kisahlah. Dua-dua boleh. Tapi untuk apa? Untuk apa kita perlu rendam? Supaya Tak pecah. tak pecah. Supaya apa ni? Apa diterap. Apa tak dapat dibebaskan kita Lingkaran. Dia bebaskan air. Supaya hasil sulingan dia asid etanoik, betul? Betul tak? Betul. So asid etanoik ni apa? Sifat dia apa? Meruap. Sifat dia mudah meruap. Hasil dia tak banyak mana pun. Itu sebabnya kita perlu rendam supaya hasil dia asid etanoik itu dia tidak mudah meruap. Tapi kat sini kita tulis kenapa kita perlu rendam dia supaya apa yang betul ni? Ayat dia yang cantik kita kata supaya apa? Sekejap nak sekejap.
Supaya okey, sambung. Supaya apa? Supaya hasil sulingan tidak dikondensasikan. Tak apa. Tak apa. Supaya hasil sulingan tu dia tidak dikondensasikan. Dia tidak dikondensasikan. Supaya dia kekal lah. Dapatlah cecair. Dapatlah cecair tu. Cecair yang kita nak tu. Cecair tu asid etanoik yang kita nak tu. Okey? Boleh? Boleh. Okey, propanol bertindak balas dengan hasil sulingan. Ni kena faham. Propanol. Buat dulu propanol. Propanol formula dia C3H7OH. Bertindak balas dengan hasil sulingan. Hasil sulingan tadi adalah CH3COOH. Tak tukar banyak pun dia pun. So dia nak cerita pasal apa ni? Dia nak cerita tentang pengesteran kat sini. Kalau ada alkohol, ada asid karboksilik, nak cerita pasal pengesteran. Tu idea yang kedua dia. So bahan Y ni apa? Bahan Y ni adalah ester. So apa ester kamu? Ini adalah asid etanoik. Ini adalah propanol. So ester kamu adalah propil etanoat. Propil etanoat. Dan pengesteran kita guna apa? Kena ingat, tindak balas pengesteran. Ester ni tak banyak pun kita belajar. Mangkin yang kita guna ialah apa? Asid Sulfurik. asid sulfurik pekat. Kena ingat. So, mangkin T merujuk kepada asid sulfurik pekat. Kalau ikutkan tulis persamaan, buat persamaan CH3 silap. CH3. Kalau boleh, daripada soalan ni, kamu buat dulu persamaan dekat atas ni. Saya tunjuk kat atas ni lah. Jangan pada ruang jawapan tu jawab soalan. Okey, so dapat C3H7OH tambahkan dengan CH3COOH. Dapat apa? Dapat ester. So apa formula ester? Ikut CH3COOC3H7 tambah H2O. Ini persamaan kimia. Soalan tak tanya tapi kamu kena tahu. So mangkin kat sini kita guna asid sulfurik pekat. Tindak balas ni kita panggil tindak balas pengeksteran. Soalan tanya, okey, soalan tanya ni ya. Lukiskan. Lukislah. So apa lukisan kamu merujuk pada tadi jawapan kita tadi. CH3COO C3H7. So lukis 1, 2, 3. Silap. Bukan 3. 2 kan? Ada 2 je.
Alkohol yang kita guna 2 kan. Asid karboksilik yang kita guna 2. So citrus. Double bond O. Sambung lagi dengan O. Alkohol ada berapa? Alkohol ada 3. Buatlah 3. 1, 2, 3. Isilah setiap bond ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah ada 4. 1, 2, 4. Isilah H. Tolonglah ingat. Dia kalau soalan tanya ni, banyak markah ni. Persamaan kimia kamu tak boleh lukis. Lukis tak boleh lukis. Lukis pun tak boleh nak buat. Nama pun tak boleh nak buat. Payah. So, inilah lukisan Esther. Yang kebanyakan pelajar tak boleh nak lukis. Saya tengok kamu lukis macam-macam lukisan. Inilah menunjukkan Esther ni. Ni. Ini adalah kumpulan berfungsi Esther. Ini macam-macam kamu buat. C dia bond O, ada OH kat tengah lah. Mana ada? Buatlah betul-betul. Ingat, ni poin-poin yang saya kata ni, kamu masalah kamu tak nak tulis. Nama untuk ester kita akan namakan alkohol dulu. Diikuti dengan asid karboksilik. Itu nama ester. Lukisan ester, kita lukis asid karboksilik dulu. Baru diikuti dengan alkohol. Lukisan ester sama juga dengan formula. Bila kamu nak buat formula, kita buat asid karboksilik dulu. So apa formula asid karboksilik? Kalau formula dia adalah asal dia CH3 COOH, OH kita buanglah. Jadilah CH3 CO. Gabungkan dengan alkohol. Alkohol C3H7OH. Buanglah H. Letaklah O kat sini. C3H7. Itu contoh. So ingat. Kena ingat. Nama saja. Kita akan namakan alkohol dulu. So kalau alkohol tu propanol, dia akan jadi propil. Lukisan dan formula mesti kita buat asid karboksilik dulu. Jelas Epsilon? Jelas. Jelas. Mangkin. Cadangkan mangkin. Mangkin memang tak ada cadang. Memang satu je mangkin dia kita panggil sebagai asid sulfurik kan. Ada yang tulis asid sulfurik, saya terimalah. Tapi sebenarnya kita nak betul-betul ada perkataan pekat. Asid sulfurik pekat. Berikan satu sifat fizik bahan Y. Apa contoh bahan Y? Sifat fizik ni. Sifat fizik ester lah. Ini merujuk kepada ester. Apa sifat fizik dia? Wangi. Tidak larut dalam Air. air. Kalau dia tidak larut dalam air, dia akan larut dalam Organik. pelarut. Ambil yang biasa je. Kalau dia tidak larut dalam air, dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik.
Dia soalan tanya tentang sifat fizik ni, dia berbalik kepada bab 5 form 4 dulu. Dia belajar sebatian ion, sebatian kovalen. Ester adalah sebatian kovalen. Ambillah salah satu sifat fizik yang ada. Takat lebur dan takat didih dia ada 4 kan, biasa kita bagi kan. Satu lagi adalah takat lebur dan ataupun takat didih dia adalah rendah. Itu yang kita nak. Ada yang tulis berbau wangi. Itu bukan sifat fizik. Itu bukan sifat fizik. Saya tak terima tu jawapan yang tulis berbau wangi. Berbau wangi ni betul. Ester memang berbau wangi. Tetapi biasanya kita kata berbau wangi ni ataupun berbau buah-buahan ni selepas kita menghasilkan ester tu. So kalau dia tanya sifat fizik ni, lebih bagus kamu cerita pasal 4 ni. Dia nak satu cerita daripada 4 ni, cerita satu lah. Tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, tidak boleh mengkondaksikan elektron ataupun takat lebur dan takat didih yang rendah. Etanol juga boleh ditukar kepada etina melalui proses pendehidratan. Ingat. Etanol kepada etina. Lukis gambar raja menunjukkan susunan radas. Macam-macam gambar raja saya tengok kamu lukis. Gambar raja, ada gambar raja pendehidratan ni. Gambar raja yang saya minta kamu ingat. Bagaimana gambar raja dia. Saya tak nak lukis, kamu carilah sendiri. Gambar raja pendehidratan, macam mana gambar raja pendehidratan. So kena ingat, hasil ni adalah, point dia hasil dia adalah etina. Etina ini adalah gas. Dia boleh perangkap pelajar. Dia tak nak guna etanol. Contohnya dia guna heksanol. Heksanol. Kalau heksanol dia akan dapat heksina. So heksina ni kamu kena ingat dia dalam bentuk cecair. Gambar raja tak sama dengan gambar raja dalam bentuk gas. Ujung dia lah. Hasil dia buat dalam tabung uji. Contoh. Kalau dia dalam bentuk cecair. Tapi kalau dalam bentuk gas, mesti kita guna besen yang kita terlangkupkan dengan tabung uji. Sebab kita tahu hasil dia adalah gas. Kita sambung. Itu dia. Ni bukan gambar raja penuh. Saya nak kamu carilah gambar raja penuh dan tolong hafal. Lepas ni kalau soalan berkaitan dengan alkohol, saya akan minta kamu lukis. Dengan label. Dengan label sekali. Saya tak ingat berapa orang. Saya rasa seorang ke 2 orang yang dapat penuh lukisan ni. Tolonglah lukis. Soalan tak akan tanya tindak balas gambar raja pembakaran kita guna crucible. Tak ada. Senang sangat. Inilah gambar raja yang kita minta kamu lukis. Berkaitan dengan sebatian karbon. Lukislah. Saya tak nak tunjuk. Carilah sendiri jawapan. Confirm kalau saya tak tunjukkan, confirm kamu tak lukis. Saya nak tengok nanti you punya kertas ni balik.
buka sekolah ni memang saya susun. Apa yang saya bagi saya susun, buka sekolah ni saya nak tengok balik. Bahan-bahan yang saya bagi, saya nak tengok. Jangan kata tak buat, jangan kata jangan bagi alasan lah, saya tak nak. Okay. Okeylah. Ingat. Rashima hantar ni, apa benda ni? Oh dah, saya isi dah. Dah habis ke? Ha? Dah habis ke? Belum. Dah isi ni? Dah. Okey. Sambung. Dah Boleh saya teruskan? Satu lagi soalan. Dah selesai ni. Hari ni nak selesaikan ni. Okey, soalan 8. Soalan 8 menunjukkan bahan X ditambah ke dalam ferrum 3 klorida. Dia guna kat sini ferrum 3 klorida. FeCl3. Tulislah dulu. Okay. Apa bahan X? Automatic idea dia, tabung uji 3 ni, tabung uji A ni dia nak tukar ferrum 3. Ini soalan apa? Ini soalan berkaitan dengan keseimbangan redox. Keseimbangan redox berkaitan, keseimbangan redox ni banyak berkaitan dengan pertukaran ferrum 3 kepada ferrum 2. Ataupun ferrum 2 kepada ferrum 3. Tapi kat sini sah-sah lah dia guna ferrum 3 sebab dia guna ferrum 3. Yang kedua, bawah ni dia buat air klorin dengan kalium iodida. Kena tahu ini adalah cerita berkenaan dengan penyesaran halogen. Penyesaran halogen, itulah idea dia. Okay. So, kalau cerita tabung uji A dulu. Kalau ferrum 3 ubah kepada ferrum 2, saya, nak tukar kepada ferrum 2. Memang cerita dia ni lah, ferrum 3 dia mesti nak ubah kepada ferrum 2. Okay. So, bila kita tambah sini, kita akan tambah E sini. So, tindak balas ini adalah tindak balas penurunan. Dah awal-awal dah tahu dah. Ferrum 3 ni nak ubah kepada ferrum 2, kita guna tindak balas ni adalah tindak balas penurunan. So, kita kena cari satu bahan yang boleh berlakunya tindak balas pengoksidaan. Ejaan pun dah salah. Pengoksidaan, betul lah. Kena cari satu bahan pengoksidaan. Kalau bahan tu boleh melakukan tindak balas pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Mesti dia ejen penurunan. Kalau kamu ambil awal-awal, kamu kata KMNO4, K2CR2O7, ini dia dua ni, dia memang popular sebagai ejen pengoksidaan, bukan ejen penurunan. So, apa bahan yang sesuai untuk X? X ni sesuai, kita bagi tahu untuk lakukan tindak balas pengoksidaan biasanya kita guna logam, zinc, ataupun magnesium, ataupun aluminium. Biasa kita guna zinc lah. Zinc dia akan berubah menjadi zinc ion. So,
Berlaku tak tindak balas peroksidaan, bila kita balance kan, kita akan plus 2E. Automatik dia berlakunya tindak balas peroksidaan. Nah, itu untuk tabung GA. Saya dah bagi tahu dah, kalau soalan peroksidaan penurunan, kita bukan nak cari kita bukan nak tulis dari segi persamaan kimia, tak. Poin dia adalah kamu mesti keluarkan persamaan setengah peroksidaan, persamaan setengah penurunan. Kalau kamu tak boleh nak keluarkan persamaan setengah peroksidaan, persamaan setengah penurunan, maksudnya kamu fail nanti. Kamu tak boleh nak jawab soalan-soalan berkaitan dengan soalan ni lah. Akan salah nanti. Tengok tamu OGB. Saya tak baca soalan lagi. Saya keluarkan maklumat dulu. Okay. Soalan B. Idea dia adalah tentang penyesaran halogen. Sebab dia guna halogen, iodida dengan klorin. So berlaku tak halogenan, berlaku tak penyesaran halogen? Berlaku sebab klorin, bromin, iodin, asetin. So klorin yang diguna ni lebih reaktif daripada iodin. Maka berlakulah tindak balas penyesaran halogen. Dia makin atas, dia makin reaktif. Kumpulan 17 ni. So tak payah tulis persamaan penuh, tak payah. Keluarkan persamaan setengah. So apa persamaan setengah kat sini? Satu, dia guna klorin. Kalau guna klorin, akan berubah menjadi ion klorida. Balance kan? 2 tambahlah 2E kat sini. So confirm ini adalah tindak balas E dekat depan. So tindak balas ini adalah tindak balas penurunan. Bawah, potassium iodide, Ki. Dia guna Ki. So yang berubah kat sini adalah I minus. Dah tahu dia penyesaran halogen, yang terlibat mestilah halogen. I minus. I minus akan berubah menjadi I 2. Balance kan? 2, negatif 2, so tambah 2E kat sini. So tindak balas ini adalah tindak balas peroksidaan. Inilah asas keseimbangan redox. Mesti kamu boleh keluarkan persamaan setengah. Kalau tak boleh keluarkan persamaan setengah, nanti tengok jawab. Memang tak boleh nak jawab. Keseimbangan redox yang kamu belajar ni banyak sebenarnya. Ferrum 2 kepada ferrum 3, ferrum 3 kepada ferrum 2, penyesaran halogen, penyesaran logam. Itu semua adalah contoh-contoh keseimbangan redox. Kita panggil pemindahan elektron pada satu jarak, YouTube. Itu semua adalah keseimbangan redox, contoh-contoh keseimbangan redox. Dulu kita panggil contoh tindak balas redox lah, aplikasi tindak balas redox ni. Kalau nampak YouTube, automatik itu adalah tindak balas redox. Sebab kita panggil kat situ pemindahan elektron pada satu jarak. Pengaratan, itu tindak balas redox. Lepas tu sel elektrolisis, sel kimia, itu semua adalah tindak balas redox. So apa you punya poin utama dia, keluarkan persamaan setengah ni. Dan cek betul tak persamaan setengah tu mesti satu persamaan untuk peroksidaan, satu persamaan setengah itu adalah untuk penurunan. Okey?
Apakah bahan X dimasukkan ke dalam tabung UGA? Dia cerita tabung UGA dulu. Larutan ferrum 3 klorida berubah menjadi hijau. Memanglah. Ferrum 3 warna perang. Perang. Warna ni adalah hijau. Sudah bagi tahu. Cadangkan bahan X. So apa bahan X? Dia nak bagi tahu ferrum 3 tu warna hijau kepada perang tu nak menunjukkan berlakunya perang kepada hijau ni nak berlaku menunjukkan perubahan ferrum 3 kepada ferrum 2. So maksud dia mesti ada satu bahan yang you tambah untuk berlakukan tindak balas ni. So apa jawapan dia? Zinc. Ada yang tulis guna kalium. Tak sesuai. Saya dah kata tak sesuai. Kamu nak tambah kalium banyak seketul macam ni besar. Bahayalah. Kalium kita guna adalah sangat-sangat kecil. Kita guna zinc ataupun kat sini kita guna magnesium. Inilah logam yang biasa kita guna. Okey. Apakah yang terjadi kepada larutan ferrum 3 klorida? Apakah yang terjadi kepada larutan ferrum 3 klorida? Penurunan. Takkan kita nak cerita yang terjadi itu warna hijau, warna jingga berubah kepada perang juga. Janganlah cerita sebab kat atas dah cerita. So, apa yang terjadi kat sini, dia nak tanya sebenarnya apa yang berlaku. So, kat sini kita jawablah berlakunya tindak balas penurunan. Itu sebab yang saya kenal pasti persamaan setengah tadi. Awal-awal dah tulis dah. Penurunan. Itulah jawapan dia. Penurunan. Berlakunya penurunan. Penurunan berlaku daripada ferrum, kalau nak tambah lah, penurunan berlakunya penurunan daripada ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Ni jawapan lagi cantik lah. Berlakunya penurunan daripada ion ferrum 3 kepada ion ferrum 3. Ataupun kat sini dia cakap, dia tanya apa yang berlaku pada ferrum 3. Maksud dia ion ferrum 3 diturunkan kepada ion ferrum 2. Nyatakan bahan yang mengalami pengoksidaan. Kat persamaan setengah atas tadi dah ada dah. Apa bahan yang mengalami pengoksidaan? Zinc. Jawapan ni zinc. Explain your answer. Kerana zinc, kenapa? Kenapa dia mengalami pengoksidaan? Bebaskan elektron. Sebab zinc membebaskan elektron boleh. Kalau tengok pada persamaan setengah tu, zinc melepaskan elektron. Ataupun kamu boleh kata kat sini, nombor pengoksidan zinc bertambah daripada kosong kepada positif 2. Banyak jawapan. Tapi itulah salah. Nak jawab zinc pun salah. Bahan pun tak tahu. Persamaan, kalau tengok persamaan setengah, semua dah ada dah pelajar.
Anda ingin menukar hasil yang terbentuk di dalam tindak balas ini kepada ion ferrum 2. Anda ingin menukar hasil yang terbentuk dalam tindak balas ini kembali kepada ferrum 3. Maksud dia hasil tadi ferrum 2 nak ubah balik kepada ferrum 3. Bila nak ubah kepada ferrum 3, maksud dia ini dah tindak balas peroksidaan. So kita kena cari satu bahan, namakan bahan yang sesuai digunakan. So kita kena cari satu bahan yang boleh melakukan tindak balas penurunan. Kalau tindak balas penurunan, maksud dia adalah ejen peroksidaan. Apa yang kita nak guna? Yang paling mudah dia nak nama, so namakanlah. So nama dia adalah air bromin. Yang paling mudah air bromin. Nak yang susah, namakanlah larutan kalium dikromat. Kalau nak panjang, 6 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. Contoh, banyak jawapan. Semua ni adalah ejen peroksidan, betul? Ada yang jawab air klorin. Boleh tak air klorin? Hello? Boleh. Boleh ke air klorin? Boleh. Tak boleh. Dia memang nampak macam boleh, tapi tak boleh. Kenapa tak boleh air klorin? Air klorin tak boleh sebab dia guna ferrum klorida. Kalau dia guna ferrum sulfat ataupun ferrum nitrat, ya, kita boleh guna air klorin. Air klorin boleh, air bromin pun boleh. Tapi dia guna ferrum klorida. Kita tak boleh guna air klorin. Itu syarat dia. Tapi sebenarnya kalau dah guna klorida, you replace, kita gantikan, gunalah air bromin dia, kan lebih mudah. Pun ramai yang salah. Sedih saya bila saya marking. Bob, dapat tak Bob? Bob dah tidur. Nazik, dapat tak Nazik? Tidur. Dapat cikgu. Bob mana Bob? Ya tu. Dengar ke tidak? Dengar. Kurang jelas tu. Kelelap. Kurang jelas tadi, kurang jelas. Dia sound sangkut-sangkut. Kelelap. Sound kamu sangkut-sangkut. Okey, soalan B. Saya akan bagi balik saya punya apa yang saya tulis ni. Apa yang saya tulis ni saya akan share balik dalam kamu punya apa? WhatsApp nanti. Siapa yang tak boleh dapat salin tertinggal salin, nak buat balik cantik-cantik, ulang balik nak jawab, terpulanglah kamu. Okey. Dia satu sekarang ni kamu kena ada inisiatif. Saya tak ada kimia, penelitian kimia dia tak nak. Dia sebab banyak isu sekarang ni. Kita tak nak bagi kamu banyak kerja. Sebabkan kita takut ada isu ibu bapa bising. Tapi kalau saya, kamu print balik soalan ni saya dah bagi kan, kamu print balik, kamu buat balik. Lepas tu tengok, bandingkan balik dengan jawapan yang saya bagi nanti. So pelbagai cara kamu kena ada. Ni cikgu tak bagi kerja, langsung tak buat apa. Kamu lah rugi.
Kita tak nak bagi kerja sebab kita tak nak ada isu. Cikgu bagi kerja je, nak tengok mak bapak tengok, kan mak bapak bising. Sekarang ni macam-macam isu. Dan silap je viral. Okey, baru cerita tabung UGB. So, apa pematian yang kita dapat? Nyatakan pematian apabila air klorin ditambah. So, pematian dia, asal dia adalah tidak berwarna. Asal dia tidak berwarna. Kepada, bila masuk air klorin akan menjadi warna merah. Saya ulang balik. Sebab persamaan setengah dia adalah I minus kepada I2 balance 2 plus 2E. Ini adalah peroksidaan. Satu lagi adalah Cl2 kepada Cl minus 2 plus 2E. So ini adalah tindak balas penurunan. So asal dia adalah tak berwarna. Ki itu tak berwarna. So bila tak berwarna, dia berubah bila masuk klorin, dia akan dapat warna merah. Okey. Terangkan pematian di B1. Apa pematian dia? Terangkan pematian dia tanya kat situ. Sekejap. Okay. Okay. So, ini pematian. Ulang balik. Ini adalah pematian. So, dia cakap terangkan pematian. Terangkanlah kenapa dia berubah. Daripada tak berwarna, maksud dia kat sini ion iodida mengalami atas ni kena ada jawapan persamaan setengah tu, mengalami pengoksidaan membentuk iodin. Iodin. Membentuk iodin. Cukup dah. Itu sebab tu warna dia adalah perang. Siapa nak tanya tadi? Kalau cakap iodin tu disesarkan boleh? Dia disesarkan membentuk iodin. Terima. Macam mana ayat dia kamu buat? Terangkan pematian ni, saya buat apa nama dia? Iodin tu disesarkan oleh air klorin. Lepas tu membentuk iodin. Iodin disesarkan oleh klorin. Salah dia. Salah dia sebab dia guna perkataan iodin no. Dia bukan kita sesarkan iodin, kita sesarkan ion iodin. Baru betul. Ion iodin disesarkan je, betul. Ini kalau dalam kertas 3, kalau kertas 3 lah, kita panggil sebagai inference kat sini. Sama istilah dia. Inference ni adalah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian. So dia tanya kat sini, dia dah bagi tahu kenapa warna tidak berwarna berubah menjadi perak. So kita bagi penerangan kat situ kenapa. Sebab ion iodida mengalami pengoksidaan membentuk iodin. Kalau kamu tadi jawapan ion iodida disesarkan oleh klorin membentuk iodin. Itu boleh. Tapi lebih mudah sebenarnya, siapa tanya dari Farish
Adam. Sorry. Lebih mudah sebenarnya you guna point 2 atas ni ya. Persamaan setengah ni. Persamaan setengah ni yang kita nak cerita sebenarnya. Saya dah kata dah, soalan berkaitan dengan berkaitan dengan keseimbangan redox, dia akan banyak refer pada persamaan setengah kamu. So dia olah tu je sebenarnya. Dia olah tu je. So apa yang berlaku adalah pengoksidan. So cubalah cerita lebih jelas lah. Kalau tanya namakan tindak balas, ya kita sebut pengoksidan. Tapi bila soalan terangkan, ayat ni kita panjanglah sikit. Maksud dia ion iodida mengalami pengoksidan membentuk iodin. Jelas? Jelas tak? Jelas. Kalau soalan tanya, namakan tindak balas. Ya, kita kata, tengok persamaan setengah, kita kata itu adalah tindak balas pengoksidan. Ya, stop. Itu kalau dia tanya nama tindak balas. Tapi bila terangkan, maksud dia panjanglah sikit ayat kita. Kenapa berlaku pengoksidan? Apa yang menyebabkan dia berlaku pengoksidan? Daripada mana ke mana? Ceritalah ion iodida berubah, mengalami pengoksidan, berubah membentuk iodin. Persamaan setengah penurunan. Dah ada dah. Kat atas. Salin dia dah balik. Cl2 tambah 2E membentuk 2Cl minus. Inilah persamaan setengah. Huraikan secara ringkas bagaimana anda mengesahkan hasil yang terbentuk daripada tindak balas ini. Ini soalan terakhir. Hasil yang terbentuk ialah iodin. Kena ingat, hasil yang terbentuk adalah iodin. Iodin ni ada dua ujian. Satu kita guna, siapa yang nak guna 111 tetrachlorometana tu boleh. Warna dia akan dapat warna ungu. Satu lagi kita guna, paling mudah kita guna kanji. So buatlah ayat dia cantik. Bila soalan ni dua markah, maksud dia markah dia satu pada prosedur, satu lagi pada pematian. So buatlah ayat. Masukkan 2 cm padu larutan kanji ke dalam tabung uji yang mengandungi iodin. Itu dah prosedur pematian dia. Warna biru tua terhasil. Mengesahkan iodin. Cukup. Kalau 1,1 tetrachlorometana pun sama. Masukkan 2 cm padu 1,111 tetrachlorometana ke dalam tabung uji yang mengandungi iodin. Warna ungu terhasil. Mengesahkan iodin. Ion klorida kita tak boleh sesahkan. Kita sahkan iodin. Habis. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya, Silon? Ya.
Ada soalan nak tanya Epsilon? Tiada. Tiada. Faham tak? Faham. Sebab cikgu. Faham sebab cikgu yang buat. Faham le. Cikgu yang tunjuk. Sekejap. Peperiksaan PPT mana ni? Okey, saya masukkan kalau kamu tengok dalam WhatsApp kamu, saya masukkan balik apa yang kita dah bincangkan ni dalam kamu punya point dalam kamu punya WhatsApp lah. So saya nak kamu guna balik tulis cantik-cantik dalam you punya jawapan. Yang mana tertinggal tu cuba tulis balik dan fahamkan betul-betul. Bukan sekadar tulis jawapan, kalau boleh tulislah seperti yang saya tulis tu. Apa maklumat yang kita boleh bagi tahu, apa maklumat yang kita perlu tulis, kita tulis dulu. Tak boleh masuk pula. Tapi saya dah send pada kamu punya WhatsApp. WhatsApp dah saya masukkan. Kelas hari ni awal sikit boleh kelas? Boleh. Aiman, kenapa masuk lambat Aiman? Cikgu. Aiman? Cikgu. Sekali lagi Aiman Hafiz masuk lambat lepas ni saya hantar nama dekat. Kenapa kamu masuk lambat? Kamu masuk lambat ke? Pukul berapa kamu masuk tadi? Tak apa kerja. Okey. 2.50. Lepas ni kamu masuk lambat, saya hantar nama kamu Saya bagi tahu 10 minit, 2.40 dah masuk. Siapa masuk lebih atas 10 minit, saya hantar nama kamu kat UBK. Biar parent kamu dihubungi oleh UBK. Okey, so saya start setakat ni. So tugasan kamu setengah jam ni tolong pastikan review 4 chapter berkaitan dengan polimer, tolong siapkan. Saya akan minta beberapa orang buat present nanti. Boleh ke kamu buat? Kita bincang tu dulu. Boleh tak? 5 modul. Hello? Boleh. Mana sikit. Aduh, hai. 4 je ni tu. So, Review 4 je kan? Ya, Bob? Review 4 saja tu. Siapkan semua. Review 4. Soalan objektif dengan struktur sekali. Okey yo. Yelah. Takkan nak buat review 5, review 4 yang berkaitan dengan chapter polimer lah. Review 4 kan? Bab 4 kan? Kita akan bincang tu dulu. So ada setengah jam ni tolong buat lah. Tolong buat. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa pada hari Rabu. Boleh belajar? Boleh. Sebab Boleh. kejap lagi. Sebab saya kejap lagi ada taklimat berkaitan
dengan sekolah ni. Tu sebab saya nak stop awal ni. Saya nak ada urusan sikit, lepas tu kan sekejap lagi saya ada taklimat berkaitan dengan sekolah. Ada mesyuarat berkaitan dengan sekolah. Okey, 4.30 saya ada mesyuarat. Okay, so saya stop awal, kamu buat kerja kamu. Okey, itu saja. Ni siapa nak masuk ni sebenarnya? Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi go. Cikgu. Hello. Thank you now.